Assalamualaikum, selamat datang ke channel Nazair Abdullah. Channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua salah satu cara kita menyemai pokok bunga kertas sirih junjung. Okey, baiklah teman-teman, sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada kali ini, silakan anda untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman, di sini saya ada sediakan beberapa bahan untuk kita melakukan penyemaian dahan daripada pokok bunga kertas sirih junjung. Okey, tip yang saya akan kongsikan kepada anda pada kali ini ialah teman-teman, sekiranya anda ingin mencari ataupun memilih dahan-dahan daripada pokok bunga kertas sirih junjung untuk anda semai, untuk anda jadikan sebagai sebuah bahan bonsai, pastikan anda mencari bahan-bahan yang sudah subur, sehat seperti ini ya, subur dan sehat. Dan pastikan ia juga sudah mempunyai bunga seperti ini. Kenapa perlu begini teman? Ini adalah kerana apabila batang ataupun dahan tersebut sudah berbunga seperti ini menunjukkan bahawa pokok tersebut memang sudah dalam usia yang matang dan sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan untuk kita semai ya. Okey, itu adalah tips yang saya kongsikan kepada anda. Okey, baiklah teman-teman. Tips yang kedua ialah pastikan anda menggunakan media tanam. Ya, ini adalah media tanam teman-teman ya. Media tanam yang kita akan gunakan menyemai daripada dahan pokok bunga kertas sirih junjung ini. Okey, apa yang perlu anda ketahui tentang media tanam ini ataupun tanah ini teman? Gunakan tanah yang mempunyai sifat yang sedua seperti berikut. Yang pertama, bersifat polos. Yang kedua, bersifat gembor. Itu adalah sifat ataupun ciri-ciri yang perlu ada kepada bahan yang anda ingin gunakan untuk menyemai batang daripada pokok bunga kertas sirih junjung ini. Okey, cirinya adalah polos dan gembor. Apa yang dikatakan polos teman, iaitu ia mudah apabila anda menyiram media tanam tersebut, ia akan mudah meresap ke dalam pasu dan mudah keluar daripada pasu tersebut. Dan ini ada antara membantu mengelakkan berlakunya air bertakung dalam pasu tersebut dan mengelakkan berlaku terjadinya bahan yang anda semai nanti akan menjadi busuk dan membusuk dan akhirnya mati. Okey, itu bersifat polos. Dan bersifat gembor pula ialah teman-teman ialah dia akan membantu mengekalkan ruang udara dan oksigen yang banyak di dalam tanah tersebut, dan ini sangat penting untuk membantu bahagian dahan yang anda tanam pada pokok bunga kertas sirih junjung ini akan cepat mengeluarkan akar yang banyak kerana mempunyai ruang udara yang banyak. Itu yang kedua. Okey. Kemudian dari segi penggunaan air, saya sangat mencadangkan kepada teman-teman semua ya, gunakan air hujan teman. Sekiranya anda ada air perigi, boleh gunakan air perigi. Sekiranya anda tidak memiliki air hujan ataupun air perigi, anda boleh gunakan air mineral water. Kerana ketiga-tiga jenis air ini teman memang sangat sesuai untuk kita gunakan pada masa kita melakukan semaian pertama seperti ini. Kenapa teman? Kerana semaian pertama seperti ini memang kita tidak mengalahkan untuk kita menggunakan air pipe, kerana kandungan air pipe ada klorin, memang tidak sesuai. Kerana teman, batang ini ataupun dahan ini memang tidak lagi masih lagi belum mempunyai akar ya, jadi air tidak kuat, dia tidak bersedia. Jadi apabila air sudah tumbuh akar, tidak ada masalah untuk anda menggunakan air pipe sekiranya anda sukar untuk memperolehi air hujan atau air perigi. Okey. Kemudian untuk membantu mempercepatkan tumbuhan akar, saya cadangkan anda untuk menggunakan serbuk perangsang akar, ataupun anda juga boleh menggunakan perangsang akar semula jadi, iaitu seperti bawang putih, bawang merah, daun pokok aloe vera ya, dan juga air juga boleh digunakan sebagai pembantu untuk mempercepatkan pertumbuhan akar pada semaian batang pokok bunga kertas sirih junjung anda. Okey, kemudian teman, anda perlu sediakan peralatan seperti gunting ya, gunting seperti ini. Okey, kemudian anda mungkin menggunakan pisau jilet nanti. Okey, penting juga. Lepas tu anda sediakan kertas ya, mana kertas plastik seperti ini ya. Pastikan kertas plastik itu tidak bocor ya. Ya, masih baru. Jika boleh, gunakan kertas plastik baru. Ini adalah saiznya tergantung berapa besar bekas yang anda gunakan. Okey, seperti ini. Makin besar, semakin besar kertas. Makin kecil, boleh kecil. Okey, kemudian gunakan getah untuk mengikat. Gelang getah ya, sangat mudah gunakan gelang getah. Okey, lepas tu teman, untuk bekas untuk anda menyemai ataupun nanam, anda boleh gunakan sebarang apa jenis bekas. Di mana untuk perkongsian saya kali ini, saya suka menggunakan gelas plastik bekas ini, sangat mudah. Tidak perlu membeli ya, anda hanya perlu mengikat semula saja. Anda juga boleh menggunakan pasu
Anda juga boleh menggunakan kertas polypack ataupun bekas-bekas botol lain seperti botol ini, teman, boleh juga digunakan. Okey, botol yang besar sikit. Okey, itu tergantung kepada jenis peralatan yang mudah untuk anda dapatkan dan sesuai digunakan. Okey, sekiranya anda menggunakan gelas seperti ini, teman, pastikan anda untuk tidak lupa menebuk lubang di bawah seperti ini. Kenapa, teman? Ini adalah untuk bertujuan membantu mempermudahkan air mengalir keluar daripada gelas ini nanti semasa anda melakukan penyiraman. Ini adalah bertujuan untuk mengelak berlakunya bahan tanaman semaya anda akan membusuk. Okey, tu. Okey, baiklah teman. Kemudian kita akan teruskan ke proses penyemaiannya. Okey, pertama sekali apa yang kita perlu lakukan di sini ialah teman ya, kita ambil batang-batang daripada pokok bangkita sejunjung tadi, kita potong. Malam tadi kita buang dulu ya. Kita pruning dulu daun dia teman. Kita pruning daun dulu ya. Kita pruning. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pruning daunnya. Jika boleh duri pun kita potong ya teman ya. Kita buat begini ya. Kita potong daun. Okey. Dulu. Kita tak perlu buat panjang sangat teman ya. Kita ambil sejengkal cukup, sejengkal ya. Okay, sejengkal cukup. Kita potong. Sejengkal lebih kurang ya, teman-teman, sejengkal ya. Sejengkal macam tu. Kita potong. Bismillah. Dapat jadi dua, okey. Potong daun dia. Pokok bangkita siri junjung ini teman-teman merupakan satu jenis pokok yang mempunyai daun yang rapat juga ya. Okey, kita tinggalkan sedikit, okey. Satu. Kita potong daun ya. Kenapa kita perlu memotong daun-daun ini teman? Ini adalah untuk mengurangkan stresnya ya. Jadi nanti apabila kita menyemainya, dia akan fokus kepada tumbuhnya pucuk-pucuk baru ya. Okey, itu adalah tujuan kita memotong daun-daun yang lama ni. Karena kita tidak memotong pun boleh juga teman, tidak masalah ya. Tapi lebih baik kita potong. Kita tinggalkan sedikit, okey. Ini. Okey, cukup. Satu lagi. Kurang. Kita potong sini. Daun. Ingat teman, ambil dahan ataupun ranting yang dalam keadaan yang subur ya. Subur, sehat, tidak berpenyakit, tidak layu ya. Tidak ada bahagian yang memburuk ataupun yang rosak. Dan ingat, ambil dahan ataupun rantingnya dari induk yang subur ya. Okey, induk yang subur. Nah, itu sangat penting teman. Jika boleh teman, ambillah daripada induk yang mempunyai pelbagai warna ya. Nanti kelebihannya teman, anda akan memperolehi pokok bangkita siri junjung yang memiliki berbagai warna juga ya. Itu adalah kelebihannya. Kita potong ya. Kita potong daun-daun ni. Apakah kelebihan apabila kita menyemai dalam keadaan jumlah yang banyak seperti ini teman-teman? Kelebihannya adalah seandainya terdapat nanti beberapa yang mati, masih lagi ada yang lain yang hidup kan, dibandingkan kita menanam hanya satu saja. Kalau mati yang satu tu mati semuanya kan. Jadi apabila kita menanam banyak seperti ini, insya-Allah mati satu pun masih ada satu lagi yang hidup. Nah, itu adalah kelebihannya apabila kita menanam secara banyak seperti ini. Okey. Ingat, jika boleh ke mana, ambil ranting yang sudah berbunga ya, seperti ini. Ini adalah menjamin untuk, masya-Allah teman, bahan semaian anda ini nanti akan juga cepat berbunga ya, kerana ia sudah pernah berbunga. Itu adalah tipsnya juga teman, anda perlu ketahui. Sekiranya anda menginginkan semaian nanti cepat berbunga ya, boleh gunakan, ambil dahan ataupun ranting pokok bangkita siri junjung yang sudah berbunga. Okey, itu adalah tipsnya juga.
Ingat teman, jangan buang sekiranya Anda melakukan pemangkasan pada pokok pemangkasan serigu junjung Anda ataupun pokok pemangkasan lain, teman jangan buang ya. Ranting-ranting tersebut jangan buang. Anda boleh semai lagi, okey. Ini adalah untuk menambahkan lagi stok-stok semaian Anda, okey. Kerana biasanya pokok seri junjung ini memang sangat susah untuk didapatkan, teman. Okey. Dah selesai. Apabila kita sudah selesai melakukan pemangkasan ataupun pemotongan daun seperti ini, teman ya. Nampak? Seperti ini ya, okey. Kita dah semai. Kemudian kita lakukan langkah selanjutnya, kita akan kupas sedikit kulit bahagian bawah ni, bahagian pangkal bawah. Ini adalah bertujuan untuk memberi ruang yang banyak untuk tumbuh akar nanti. Itu ada tujuan. Kita gunakan pisau jilat, hati-hati teman ya. Bismillah. Nampak? Contoh teman. Kita pun contoh ya. Okey, kita tepi dulu. Lagi. Ingat sensor hati-hati ya teman. Kerana bilet ni sangat tajam ya. Kita pun contoh ya. Okey. Nampak contoh. Okey. Okey. Okey, teman-teman, apabila kita selesai melakukan pengupasan kulit tadi seperti ini ya. Contoh teman, kita akan celupkan ya, kita akan celup. Sebelum kita celupkan untuk membantu mempercepatkan tumbuhnya akar, teman-teman ya. Kita akan celupkan batang daripada pokok pemangkasan junjung ini ke dalam serbuk perasan akar ini. Okey, sebelum itu teman, apa yang kita perlu lakukan dengan batang-batang ini ialah kita celupkan batang-batang ini dulu ke dalam air hujan tadi ya teman ya. Ini adalah untuk memberi kelembapan sedikit pada batang-batang ini. Okey. Kita ambil air hujan teman, kita celupkan sedikit ke dalam. Okey. Okey, kita celup macam tu ya. Kita masukkan dalam ni. Macam tu. Nampak? Biar lembab sedikit. Okey. Macam tu teman. Okey, biar basah sedikit. Okey, tak perlu banyak sangat. Okey. Okey, kita masukkan dalam tu ni. Okey. Basah sedikit. Ingat teman, jangan gunakan air pipe ya. Jika anda menggunakan air hujan, ingat. Okey, langkah seterusnya teman ya, kita akan celupkan ranting-ranting ataupun dahan yang kita akan semai nanti ke dalam serbuk perasan akar ni. Okey. Kita akan celupkan ke dalam ni. Okey. Bismillah. Macam tu. Pastikan semua bahagian yang kita kupas tadi terkena ya, terkena serbuk perasan akar ni. Celup je. Bismillah. Okey. Lagi. Macam tu. Kan semua kena ya, bahagian kita kupas ni semua kena. Okey, kita celup macam tu. Okey, celup je. Okey, dah selesai. Okey, baiklah teman, sementara kita menunggu ya, kita menunggu serbuk perasan akar tu diserap oleh bahan ataupun batang pokok pemangkasan junjung. Nanti kita sekarang lakukan kerja seterusnya, iaitu kita akan melakukan proses penyediaan media tanam ya teman ya. Kita akan sediakan media tanamnya untuk kita menyemai nanti ya. Okey.
Okey, teman-teman, kita akan lakukan penyemaian ya. Okey. Pertama sekali kita ambil media tanam tadi, teman, tanah tadi ya. Ini adalah campuran daripada sepihan batu bata, tanah bakar ya, tanah bakaran sampah, teman. Sekam padi juga ada terdapat ini dan pasir kasar. Okey. Untuk penanaman pertama seperti ini, teman, anda tidak khawatir ya, tidak perlu risau apakah jenis tanah yang sesuai ataupun media tanam yang sesuai untuk kita tanam ya. Apa yang penting pastikan tanah itu, teman ya, tanah itu mempunyai sifat yang poros dan gembur, itu sangat penting. Dua benda itu yang penting, teman. Pastikan bersifat poros dan gembur. Okey. Sekiranya anda menggunakan tanah kompos juga pun boleh, teman, tidak ada masalah ya, boleh. Penting ya, bersifat poros dan gembur itu sangat penting. Sekiranya anda menggunakan tanah merah bakar boleh juga, ataupun anda menggunakan tanah hitam bakar pun boleh juga, dicampur dengan sedikit sekam padi ya, boleh juga. Ataupun anda menggunakan hasil dari reputan pokok kelapa sawit pun lagi bagus, teman ya. Okey. Ataupun anda menggunakan tanah organik yang dijual di kedai-kedai pertanian pun boleh juga digunakan. Ini tergantung kepada apakah jenis tanah yang mudah anda dapatkan ya untuk anda menanam. Lakukan kesemaian pertama seperti ini. Okey. Okey. Kita sediakan media tanam dulu. Pastikan dalam keadaan lembab saja ya, teman ya, jangan terlalu basah ya. Jika terlalu basah, ini boleh menyebabkan stek ataupun dahan daripada pokok bunga kertas seri junjung anda akan semai nanti akan menjadi busuk ya, akan mati. Jadi anda hanya perlu dalam keadaannya lembab saja. Okey, tidak perlu basah. Okey, bagaimana sekiranya anda menanam pada musim hujan ataupun menyemai pada musim hujan? Okey, anda gunakan media tanam dalam keadaan lembab saja. Okey, 50%, tidak terlalu basah. Dan bagaimana pula apabila anda menanam pada waktu panas ataupun musim kering, teman-teman, anda hendaklah menggunakan media tanam dalam keadaan basah 100%. Kenapa ini perlu, teman? Ini adalah kerana untuk memastikan tanah ini nanti akan sensai dalam keadaan lembab bermasa, kerana seminggu selepas penyemaian pertama kita tidak akan menyiram tanah tersebut. Okey, baiklah teman, sekarang kita akan ke proses seterusnya. Kita akan masukkan media tanam ini ya. Okey, dah agak basah. Jadi kita masukkan tanah ini ke dalam ini ya, dalam bekas ni. Bismillah. Okey, masukkan macam tu ya. Ingat teman, apabila anda memasukkan ini, padatkan ya. Padatkan macam tu. Okey, tak masalah. Kita menggunakan media tanam yang dalam keadaan poros dan gembur ya, tidak masalah kita memadatkannya. Tidak akan keras ya. Kita tambah sikit lagi ya. Kita padatkan ya. Okey, macam tu. Kita padatkan. Padatkan ya. Okey, macam tu. Okey. Kita akan cucukkan batang-batang pokok bunga kertas tadi ya. Kita masuk ke dalam ni. Bismillah. Bismillah, macam tu. Mudah saja. Bismillah. Okey. Okey, masukkan teman. Padat ya. Masukkan. Dah selesai. Okey. Kita pakai sini. Ingat teman, pastikan ya betul-betul padat ya, betul-betul kukuh dan tidak bergoyang. Itu penting. Itu ada untuk menjamin tumbuhnya batang daripada pokok bunga kertas seri junjung kita semai ini ya. Okey, macam tu. Okey, lepas tu teman, apa yang kita lakukan langkah seterusnya ialah kita akan melakukan pembungkusan ya. Kita akan bungkus tanaman ini
dengan menggunakan kertas. Okey. Usahakan untuk mendapatkan kertas yang masih baru ya, yang bersih dan tidak berlubang. Itu yang penting. Kenapa ini penting teman? Ini adalah betul untuk mengekalkan kelembapan di dalam ataupun pada bahan batang ataupun bahan pokok bunga kertas siri junjung. Kita lakukan semaian ini ya. Okey. Tekniknya mudah. Kita terbalikkan kertas ini teman, dia akan otomatik akan membulat seperti menembong. Nampak? Akan jadi macam tu. Okey. Nampak? Nampak akan membulat besar macam tu. Jadi mudah, memudahkan kerja kita ya. Kemudian kita bungkuskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim macam tu. Nampak? Nampak macam tu. Okey. Macam tu kita bungkuskan saja. Okey. Kemudian kita ikat dengan menggunakan gelang getah seperti ini. Okey, simpan saja. Okey. Kita masukkan bismillah. Dah. Kita dah selesai. Okey. Okey. Nampak teman-teman? Mudah kan? Sangat mudah. Jadi, langkah seterusnya yang kita perlu lakukan ialah kita letakkan semaian daripada dahan pokok bunga kertas siri junjung ini di tempat yang teduh ya. Jangan letakkan di tempat yang lapang ataupun terbuka. Ini adalah kerana untuk mengurangkan stres pada ranting-ranting daripada pokok siri junjung, kita lakukan semaian ini. Kita letakkan di bawah pokok ya, di bawah tepi-tepi bangunan ataupun kita letakkan di rumah stem. Jangan letakkan di kawasan lapang atau terbuka untuk mengelakkan terkena pancaran sinar matahari, kerana ini boleh menyebabkan bahan yang kita semai ini akan mati ya, kerana panas. Dan yang kedua, jangan membiarkan semaian kita ini terkena siraman air hujan secara langsung. Ini juga akan menyebabkan semaian kita ini akan mati nanti kerana terlalu basah. Okey, baiklah teman-teman. Yang seterusnya apa anda perlu lakukan ialah pastikan media tanam ini sentiasa dalam keadaan lembap. Okey, jangan terlalu kering, jangan terlalu basah. Okey, ingat selepas seminggu anda naklah memantau keadaan media tanam ini ya. Sekiranya kering, anda boleh siram sedikit. Okey, sedikit, mungkin menggunakan tudung ini saja, di botol ni ya, sedikit. Okey, ataupun anda boleh spray sedikit ya selepas seminggu daripada hari penyemaian ini. Okey. Kemudian pastikan semaian kita ini tidak diganggu oleh binatang-binatang peliharaan seperti kucing dan ayam. Okey. Kerana ini akan boleh menyebabkan semaian kita akan bergoyang. Jadi ia akan stres dan mungkin tidak akan tumbuh dengan cepat. Juga mungkin boleh menyebabkan semaian kita mati. Okey. Baiklah teman-teman. Nanti apabila sudah cukup macam, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ataupun 1 bulan, kita akan membuka sungkupannya atau pembungkusannya. Ini tergantung kepada keadaan tumbuhnya tunas-tunas baru ataupun pucuk-pucuk baru nanti. Barulah kita membuka sungkupan ini ataupun pembungkusan ini. Okey, baiklah teman-teman. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya, iaitu salah satu cara mudah untuk kita menyemai batang ataupun dahan daripada pokok bunga kertas siri junjung untuk kita jadikan sebagai bahan untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai. Okey, baiklah teman-teman. Saya rasa dengan sedikit perkongsian saya pada kali ini dapat sedikit sebanyak membantu anda. Itu bagi teman-teman yang masih tidak tahu bagaimana cara mudah yang kita boleh lakukan untuk menyemai dahan daripada pokok bunga kertas siri junjung. Okey, teman-teman, sekiranya anda merasa perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, silakan anda hit tombol subscribe, tekan tombol loceng, like dan share dan komen juga supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti info-info terbaru dari channel Nazir Abdullah. Dan bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe itu, silalah subscribe ya teman-teman. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu. Salam satu hobi, salam bonjaya, assalamualaikum, bye-bye.